Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang pada semua. So petang ni kita buat satu lagi video tentang kenapa harga saham jatuh. So video yang lepas kita bincang tentang tanda-tanda saham nak jatuh. Tapi ni kali ni kita nak tahu kenapa harga saham itu, suatu saham itu jatuh. So ini semua video ni berdasarkan pengalaman aku. Kalau rasa bersesuaian boleh guna ataupun boleh mengambil ilmu daripada apa experience aku yang aku dah lalui. Tapi kalau rasa benda ni tak sesuai, boleh abaikan, tak ada masalah. So tak ada isu dekat situ. So kita akan bincang tentang kenapa harga saham jatuh. So kita akan bincang dari segi aspek. Kita boleh melihat melalui mata kasar ataupun benda yang tidak boleh kita kawal lah. So ada dua benda yang aku rasa aku nampak lah. Satu benda tu kita boleh nampak melalui mata kita sendiri. Dan satu lagi benda tu memang kita tak boleh kawal. So dua-dua faktor ni atau dua-dua faktor ni boleh menyebabkan harga saham tu boleh jatuh lah. So yang pertama kita tengok dulu dari segi benda yang boleh dilihat. Bermaksud benda yang kita boleh dilihat lah. Apakah punca yang menyebabkan sesuatu saham itu jatuh? So apa yang pertama sekali berlakunya, sell signal. So benda ni memang kita boleh lihat melalui mata kasar kita. Berlakunya sell signal. So macam mana kita nak kenali sell signal? Dia ada beberapa cara lah. Mungkin kita boleh lihat. Mungkin boleh lihat melalui indikator. Alright, indikator. So indikator banyak, beberapa indikator. So ada yang menunjukkan persilangan, persilangan yang satu garis tu bersilang ke bawah. Dia bersilang tu bermaksud ada berlakunya sell signal lah kat situ. To based on the indicator. Ada juga berpandukan pada candlestick. Ada juga berpandukan pada candlestick. So candlestick juga boleh menunjukkan sell signal. Dan ataupun berlakunya penjualan secara besaran. Berlakunya penjualan besar-besaran. Bermaksud pasaran dikuasai oleh penjual. So ini adalah benda yang orang cakap apa, kita boleh nampak. So bagaimana kita boleh nampak berlakunya penjualan besar-besaran ni? Melalui volume. Volume. So volume itu bertukar menjadi merah. So maksud volume merah itu menguasai volume hijau. So bermaksud penjual menguasai pembeli lah. So berlakunya penjualan secara besar-besaran. Kalau besar-besaran akan menyebabkan harga saham itu jatuh. So ada tiga benda dekat sini. So kita korang boleh tengok nantilah. So ini berpandukan pada pengalaman aku. Alright. So next one, kita tengok kepada next one, iaitu chart pattern. So aku selalu cakap pasal chart pattern ni sebab aku minat. Apa yang ditunjukkan chart pattern? So chart pattern tidak pernah berbohong atau menipu sebenarnya. Berbohong atau menipu. So chart pattern, pergerakan saham dalam mode downtrend. So dalam mode downtrend. So bila kita lihat sesuatu chart pattern itu bergerak dalam mode downtrend, pastinya harga saham itu tak adalah pastinya. Bermaksud potensi untuk saham itu jatuh adalah amat besar lah apabila kita berada ataupun ada satu saham itu masih lagi dalam mode downtrend. So selalunya mode downtrend ni agak valid pada time frame yang agak besar. Macam weekly atau monthly. So ini adalah apa yang kita boleh lihat melalui chart pattern lah. So bila kita lihat suatu saham itu bergerak dalam keadaan downtrend, selalunya harga saham itu akan bergerak ataupun mula untuk jatuh. Jatuh dan jatuh. Boleh kita tengok. Aku bagi contoh saham
sarung tangan, okey, Supermax, okey, Top Glove, okey. So kebanyakannya, okey, kalau tengok chart pattern diorang pun, okey, weekly, monthly pun memang downtrend. Okey, selain daripada sentimen lah, itu sentimen kita boleh letak tepi dulu. Okey. So itu benda yang kita boleh lihat. Okey. So next one, okey. Saya susah pula kata. Okey, jap. Okey. So lagi yang kedua adalah perkara yang tidak boleh dikawal. So ini perkara yang kita tidak boleh nak kawal lah. Okey. So itu kita panggil sebagai orang cakap apa, perkara yang memang kita tidak boleh lihat melalui chart ataupun kita tidak boleh meramal. So perkara ini memang di luar jangkaan kita. So the first thing, okay, apakah perkara yang di luar jangkaan adalah pengumuman quarter report. Okay, so pengumuman quarter report, okay, kita tak boleh nak jangka sama ada rugi atau atau untung. Okay, so selalunya bila rugi, okay, harga saham akan jatuh. Okay, itu adalah dia punya orang cakap apa, sequence dia. Okay, tetapi tak semestinya. Okay, tidak semestinya. Okay, bila quarter report dia rugi, harga saham akan jatuh. Tapi kadang-kadang, okay, kadang-kadang macam tu juga. Okay, kadang-kadang macam tu, bila dia rugi dia jatuh juga. So ini adalah salah satu faktor lah. Okay, adalah salah satu faktor. Okay, yang kedua, okay, adalah sentimen negatif. Okay, sentimen negatif. So bila berlakunya sentimen negatif dalam market, okay, dalam market. Alright, so sentimen negatif ni, okay, mungkin dari segi, okay, dalaman. Okay, dalaman ni mungkin politik, okay, politik tak stable, okay, ataupun berlakunya krisis dalaman dalam negara, okay, ataupun peningkatan kes COVID, okay. So itu semua perkara yang boleh menyebabkan harga saham jatuh lah. Okay. So adanya sentimen negatif, okay, ataupun kalau spesifik kepada syarikat, okay, kalau spesifik kepada syarikat, jap, aku buat point kat sini lah, ataupun kematian pemegang saham. Kematian pemegang saham. Okay, berlakunya kematian mengejut pemegang saham, okay, pun boleh menyebabkan harga saham terjatuh. Okay, atau berlakunya pandemik, okay, pandemik yang boleh mengganggu gugat, okay, ekonomi. Okay, maksudnya ada kaitan langsung dengan ekonomi. So itu adalah sentimen negatif. Okay, mungkin banyak lagi sentimen negatif. Mungkin dari segi dalam syarikat itu sendiri, mungkin syarikat ada masalah, okay, audit bermasalah. So itu pun dari segi itulah yang boleh menyebabkan harga saham suatu syarikat itu jatuh. Okay, untuk harga saham secara general, mungkin sentimen negatif macam mungkin dari segi dalaman politik, okay, ataupun kematian pemegang saham, ataupun itu semualah. Okay, so itu serba sedikit tentang perkara yang aku nampak, ataupun perkara based on pengalaman aku lah. So korang boleh gunakan, okay, sebagai panduan. Okay, kalau nak gunalah, kalau tak guna terpulang pada masing-masing ya. Okay, so aku rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.